Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita adab dan akhlak Islamiah dalam tajuk adab terhadap tempat dan harta benda awam. Okey. Hari tu kita dah masuk beberapa tajuk dan Ustaz dah bagi kerja. Alhamdulillah, ada yang beri tindak balas. Hari ini kita masuk mengenai hikmah beradab ketika menggunakan tempat dan harta benda awam. Apa hikmah dia? Ni antara hikmah-hikmah dia lah, iaitu dapat digunakan oleh orang ramai bila kita menjaga adab. Kemudian boleh menjimatkan belanja pengurusan tempat dan harta benda awam tu pun jimat. Kemudian melatih diri supaya berdisiplin. Ini penting terhadap diri kita supaya sentiasa berdisiplin. Kemudian pengguna akan berasa selesa, dapat menjana ekonomi negara, sentiasa dikunjungi orang ramai, menjadi tumpuan pelancong, menjadi model dan contoh kepada orang lain. Bila kita jaga adab ni, orang pun akan ikut. Oh, dia jaga, aku pun kena jaga. Macam tu. Mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum. Adab menggunakan tempat dan harta benda awam pun dapat mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum. Kita akan semakin baik antara satu sama lain. Okay, ini antara hikmah dia. Kemudian kita pergi pada akibat mengabaikan adab-adab ketika menggunakan tempat dan harta benda awam. Apa akibat dia jika kita mengabaikan? Yang pertama, menyusahkan pengguna lain. Orang lain nak guna balik, susah. Yang kedua, tandas tidak boleh digunakan. Ini contoh tandas lah. Tandas ni penting untuk kita. Keindahan tercemar. Kesesakan trafik. Kemungkinan kita akan mengalami kesesakan trafik. Berlaku pembaziran. Jika kita tidak menjaga adab terhadap harta dan tempat awam. Okey. Sedikit nota, orang yang tidak bertanggungjawab sahaja akan melakukan perkara tidak bermoral, seperti membuang sampah di merata-rata tempat, menconteng dinding, tandas dan merosakkan telefon awam. Ini jika tidak menjaga harta benda awam, menandakan kita ni seorang yang tidak bertanggungjawab. Okey. Seterusnya, kita pergi pada perilaku positif. Apa dia perilaku positif ni? Kita tengok apa dia perilaku positif. Okey, perilaku positif. Perilaku positif ni maksudnya perkara yang kita lakukan tu baik. Perilaku yang baik lah. Sikap yang baik. Okey. Menggunakan harta benda awam dengan cara yang betul. Kita guna cara yang betul. Contohnya taman permainan. Kita main elok-elok. Jangan kita tarik-tarik buaian ke, ataupun lompat-lompat atas gelongsor ke. Itu salah lah. Kemudian membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Banyak tempat disediakan tong sampah, tapi sesetengah dari kita tak buang dalam tong sampah. Itu mencemarkan alam sekitar dan merosakkan harta benda awam. Kemudian menjaga kebersihan tandas. Prihatin dengan kebersihan. Berjimat ketika menggunakan air dan elektrik. Guna air dan elektrik ni di tempat awam, contohnya dekat-dekat seraya ke. Kita gunakan dengan berhemah. Okay. Kemudian perilaku negatif. Perilaku negatif ni sikap yang tidak baik. Merosakkan harta benda awam, membuang sampah
membiarkan tandas busuk dan kotor. Contoh lepas guna kita tak flush ke. Tak boleh macam tu. Menconteng dan mengotorkan harta benda awam. Membakar sampah, membazir ketika menggunakan air dan elektrik. Ini perkara yang kita perlu elakkan. Yang dikategorikan sebagai perilaku negatif. Perkara yang tak baik, sikap yang tak baik. Okay, kemudian satu lagi yang Ustaz nak tunjuk untuk hari ini ialah antara tempat dan harta benda awam. Ini adalah antara tempat dan harta benda awam. Tempat letak kereta, perhentian bas, masjid, bangunan pejabat, sekolah, taman permainan kanak-kanak, tandas awam dan telefon awam. Ini antara tempat dan kemudahan harta benda awam yang kita biasa jumpa. Kita selalu jumpa. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Dan sila buka buku aktiviti adab dan akhlak. Kemudian buat muka surat 4. Apa arahan dia? Arahan dia ialah tuliskan betul atau salah pada penyataan di bawah ini. Yang pertama, gunakan kemudahan awam dengan baik. Betul ke salah? Kemudian, boleh buang sampah di perhentian bas. Boleh ke buang? Dekat perhentian bas tu. Dan melukis di kerusi bas. Mematuhi undang-undang lampu isyarat jalan raya. Merah berhenti, kuning sedia nak berhenti, hijau jalan. Itu maksud dia. Mengalihkan kayu di tengah jalan raya. Ini maksud dia, contohnya kalau kita nampak ada kayu ataupun apa-apalah yang mengganggu lalu lintas, kita akan alihkan. Ini mengalihkan kayu. Letakkan bangkai ayam di jalan raya. Kita ada binatang mati ke, ataupun kita jumpa ada ayam mati, kita letak kat tengah-tengah jalan. Boleh ke tak? Betul atau salah? Kemudian bersihkan tandas awam selepas digunakan. Lepas kita guna tandas, kita bersihkan. Kemudian meludah di dalam bas. Adakah perbuatan itu betul ataupun salah? Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.